Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yasta'in billahi ala nafsih sara'athu. Barang siapa tidak meminta pertolongan Allah Ta'ala untuk melawan akan nafsunya, ya, dia tak minta pertolongan, padahal tu benda besar. Kita nak berlawan dengan nafsu, minta pertolongan dengan Allah, dia saja. Kata ada pertolongan dia, habis jawab dia, terbalik kita. Tiba-tiba dia tak minta pertolongan, dia rasa dengan amalan dia, dengan apa tadi, dia rasa dia boleh handle. Apa hukum tu? Tengok tu. Maka jawab dia, saya akan ditewaskan oleh nafsunya, ya. Maknanya mereka yang tidak bersandar kepada Allah Ta'ala, hasilnya dia akan tumbang, ya. Dia akan kecundang dalam amalan dia tadi. Sebab tu dia kena berpegang sungguh dengan Allah Ta'ala. Iktimad, kau tengok dalam hikam mula-mula sekali, ya, iktimad ala Allah, beriktimad atas Allah SWT, gantungan semua dengan dia. Jangan bergantung dengan amal. Amal kena buat sungguh, tapi gantung jangan. Gantungan di kalbi kita dengan dia. Nafsu itu lebih dahsyat daripada 70 ekor syaitan. Nafsu dengan syaitan lebih dahsyat nafsu. Sebab tu bila ada jolukan untuk melakukan maksiat, kita nak tengok daripada nafsu kepada syaitan. Dua-dua joluk sama tu buat maksiat. Bila kita zikir, kita baca Quran, kita sembahyang, hilang, itu syaitan. Tapi kalau kita zikir lagi kuat, dia tekan, dia suruh buat juga benda tu, ya. Kita baca Quran lagi rapat, dia tekan. Itu bukan syaitan, itu nafsu. Maka nafsu cara dia dua. Pertama, dia ibarat binatang liar, kena kurangkan umpan dia, jangan bagi dia banyak dengan layan kendak dia. Yang kedua, muatkan atas belakang dia banyak. Kuda yang liar kita letak atas belakang dia muatan banyak, nama dia slow. Kita boleh tuntun, boleh tarik dia. Tapi kalau kita tak letak atas belakang dia banyak, kemudian kita layan kendak dia, jawab dia, kita tarik, dia lelau kita balik. Ya, kita tarik, dia sentap, kita masuk longkang, jawab dia. Ya, maknanya tundukkan nafsu dengan kurangkan kendak dia. Apa kendak-kendak dan jenis nafsa, niyah unsur nafsu tu potong. Tidur banyak, cakap banyak, makan banyak, potong. Sebab dalam slow kita guna benda tu, baru dia slow. Dia slow, kita tekan belakang dengan zikir yang banyak, cepat terbuka. Itu keadaan dia gitu, ya. Nafsu dia membawa apa? Kekeruhan dalam perjalanan kita. Sebab bila kita sucikan dari kekeruhan, nasib pancaran nur tu akan ada. Fa iza tatahharal asrar minal aqdar, bila kita sucikan sir kita daripada segala kadurat, kekurangan, muli'a bil anwar, Tuhan akan penuhkan sir kita dengan nur. Ya, fa asyraqat fihi sumusul irfan, maka memancarlah nur matahari ma'rifat. Ya, tamakkana min hadratis syuhudi wal ayyan, maka tamakunlah tetap di dalam makam syuhud dan ayyan, di dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila dapat syuhud, betul-betul hati tawajuk, barulah hilang segala duka cita. Dan orang kata, sebab apa duka cita? Kita tension, bearing, sebenarnya apa? Tak menghadap. Sebab dia sababul humum huwa faqdul syuhud. Ya, satu kaedah besar. Ya, sababul humum, punca dan sebab manusia tadi tidak tenang jiwa dia. Dia berduka cita. Sebab hati berduka cita. Apa punca dia? Huwa faqdus syuhud. Ialah luput musyahadah Allah Ta'ala. Kalbi tak dapat menghadap, ni menghadap tempat lain. Tunggu. Macam-macam bala sampai pening kepala tak settle. Dia nafsu lebih dahsyat daripada 70 ekor syaitan. Bahkan ia adalah ibu segala syaitan. Benar-benar dia paling kuat maknanya. Ya, sarang dan tempat syaitan-syaitan membesar. Ya, itulah nafsu. Sebab tu dalam Quran kata apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh nafsu amat menyuruh ke arah kejahatan. Ini nas terang di Al-Quran menandakan jihadun nafs, jihadul akbar. Ya, punca jihad nafsu, jihad yang besar. Sebab dia kalau dapat tumbangkan, habis nikmat besar. Khuruju minan nafsi ya nikmatul uzmah. Dapat keluar daripada nafsu tu nikmat paling besar.
fa innahu hijabun bainaka wa bainallah, sebab dia hijab antara engkau dengan Tuhan. Dan siapa yang nak melepaskan diri daripada nafsu dengan ilmu dan perbuatannya sendiri, dia rasa dengan alim dia, dia rasa dengan apa, perbuatan dia, amal dia banyak, jawab dia akan kecundang. Sebab tu kita kena bergantung dengan Allah Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semua wirid-wirid, ya. Mana hasbuna, cukup kami Allah Ta'ala, tempat kita berserah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Itu semua ayat-ayat Quran yang digunakan oleh dalam zikir. Wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan urusan kepada Allah, bukan kita punya. Wa ila Allahi turja'ul umur. Kalau ada ayat baca tu 100 kali pun insya-Allah Tuhan mustajab. Wa ila Allahi turja'ul umur, kepada Allah diserahkan segala urusan. Sebab dia yang mengatur, dia merancang muka bumi, semua makhluk dia punya. Kita ni semua penerima ihsan dia saja. Siapa yang nak melepaskan diri daripada nafsu dengan ilmu dan perbuatannya sendiri, nasaya ia akan ditumpaskan oleh nafsu. Apabila dia tidak meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Hebat mana pun ilmu kita tuan, andal mana dia beramal, kalau tak ada bantuan Tuhan, dia akan terbalik. Terutama kalau nafsu masuk dalam ibadat, ya, itu da'un udan, ubat yang cukup payah nak ubat. Kalau dia masuk dalam maksiat senang, dia minum arak, dia berjudi kan, dia pun tahu dia buat. Jadi dia masuk dalam ibadat, dia bahaya tu. Kita tak sedar, ya. Ibarat maknanya virus masuk dalam kan. Kalau penyakit luar ni senang. Tidak mungkin hati itu terhapus dan kosong daripada kejahatan, kerana seluruh nafsu itu sendiri terdiri daripada kejahatan. Ya, jadi nak tumpaskan dia kenapa? Dua perkara besar. Ya, selepas kita bersandar kepada Ta'ala, kena kuat sandaran kita dalam bentuk apa? Rindu yang kuat dengan Tuhan. Satu lagi, gurun yang cukup kuat. La yukhrij min asy-syaw' ila bi syauqun aw syauqun muqli. Bi haufun muz'id aw syauqun muqli. Mana tidak boleh kau keluarkan daripada nafsu melainkan dengan rindu yang cukup kuat dan gerun yang cukup kuat. Baru dia boleh kembangkan nafsu. Ya, terlampau kuat gerun dia, baru dia lepas. Pagar 3 kaki, 4 kaki tak boleh lompat kan. Tapi bila polis kejar dia macam 5 kaki lepas dia lompat. Apa tu? Tekan dalam tu. Kan? Tunggu saya cerita lah, dia belaga ayam. Kali polis kejar, dia lari, dia lompat bagus, lepas kan. Tapi tak perasan ayam disangkut. Dia balik rumah tengok tengah pera, mana pera tak ada. Dia punya takut tu sampai ayam sangkut pun tak perasan. Sebab apa? Terlampau takut. Tu. Itu dengan polis. Dengan Allah lebih besar lagi. Baru dia boleh jalan, rohani dia bersedap dengan Tuhan. Kalau tak ada kosong je, ibarat lumpur bahaya. Tak akan bergerak rohani dia. Dan satu cerita lagi, tuan guru saya cerita lah, dia main judi, polis kejar, dia lari-lari tak ada arah nak pergi, masuk dalam surau, dia duduk kawasan muslimat betul kanjat. Kalau duduk kawasan lelaki kan, nampak kan. Dengan masuk lah, dia masuk sawah padi, lari-lari, dia masuk dalam surau. Dia masuk kawasan muslimat, habis. Mana apa tu? Hilang segala lain, tak nampak dah. Sebab dia nampak nak lepas daripada polis. Kalau hati dengan Tuhan paling kurang macam tu lah. Rindu pula, itu takut. Kalau rindu tu juga, dia rindu seorang, dia tengok siapa dia ada yang ada kaitan dengan dia, dengan mahbubah kekasih dia, rumah dia, kereta dia, ya. Apa dia tengok semua hati dia akan. Begitulah kita dengan Ta'ala. Apa yang ada kaitan dengan Tuhan, semualah. Sebab semua ni makhluk. Allazi khuliqah. Adapun Tuhan khaliq, allazi khalaqah. Dia menjadi. Semua tu ada kaitan dengan dia, tak lepas. Maka macam mana kita tengok makhluk hati tak kara dengan Tuhan? Itu masalah. Dia mesti ada connect, ya. Yang penting sekarang connect qalbi tu. Ya, kalau dia banyak switch pun dalam rumah dia, kalau dia punya current, dia punya apa, kabel tak join, tak nyala kan. Rumah baru buat besar banglo, 30 switch dalam rumah dia. Ya, dia pentik semua tak menyala. Pasal ni buka ada tak join. Ya, dalam tu current tak join, dia punya kabel tak join, tak datang current. Begitulah qalbi dia. Dia kena kontak dengan Tuhan dia, pum, baru dia nur dia datang kan. Jadi tidak mungkin hati itu terlepas dan kosong daripada kejahatan, kerana seluruh nafsu dan itu sendiri daripada kejahatan. Umpama dia panggil bawang, kamu tidak mungkin dapat membuang habis kulitnya apabila kamu mengupasnya, kerana bawang itu sendiri terdiri daripada lapisan kulit. Kalau tak ada kulit tak namanya bawang mungkin kan.
Seperti itulah nafsu yang terdiri daripada unsur kejahatan, dan kejahatan tidak pernah habis. Maka begitu jugalah dengan Allah Ta'ala yang memiliki segala sifat kesempurnaan yang tidak pernah kurang dan habis. Jadi kembali kepada dia, itu maksud dia. Iltija hati kepada dia, maka dia akan bantu. Oleh kerana itu Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari berkata, "Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawi wa mahwi da'awika la tasil ilaihi abadan, walakin iza arada an yuwassilaka ilaihi ghatta wasfak biwasbih wa na'tak binaktih." Jadi pawassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Ya, cantik kalam tadi. Ini semua dunia yang diuraikan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Dia kata, "Lau annaka la tasilu ilaihi ila ba'dal fana'il masawi." Andai kata jikalau kamu takkan sampai, pertama apa makna sampai? Masuk maqamul ihsan, itu makna sampai. Yang disebut dalam hadis sahih, anta'budallaha ka'annaka tara, itu maqam musyahadah. Fa illam takun tara fa innahu yara, itu maqam muraqabah. Dia duduk murakabah, musyahadah atau murakabah, itu istilah sufi dipanggil wusul ilallah, sampai. Bukan sampai masuk depan menghadap macam kita ni, itu muhalun, mustahil. Tuhan tak serupa makhluk, dan tak layak cara itu dengan Tuhan yang maha sempurna daripada segala kekurangan. Jadi kandai kata tak sampai, melainkan selepas binasa kejahatan, habis licin bersih, baru kita sampai kepada Allah Ta'ala. Ya, terpadam semua dakwa, mensibah perbuatan pada dirimu, nasai kamu tidak akan sampai pada selama-lama. Maksudnya kalau nak tunggu bersih licin betul-betul kita ni pada segala masawi maksiat dan segala mahwi da'awi, jawab dia la tasil ilaihi abadan. Mu takkan sampai bila tak sampai. Ya, jadi cara mana Tuhan sampaikan kita? Tetapi sekiranya Allah mahu, aduh, dia yang nak. Walakin iza arada an yuwassilak. Tapi kalau Allah Ta'ala nak menyampaikan kamu, nak masuk kamu dalam maqamul ihsan kepadanya, nasai dia menutup sifat kamu dengan sifatnya. Itu ghatta wasfaq bila wasbih. Dia tutup sifat kita dengan sifat dia. Faham? Allah. Mana dia menutup akan sifat engkau tadi dengan sifat kasih sayang dia. Ya, kekurangan kita tadi ditutup dengan kesempurnaan dia. Dosa kita ditutup dengan keampunan dia. Dia tutup, kalau dia tak tutup apabila tak tambahin tadi. Wa natak binatik, dan dia tutup naat engkau dengan naat dia. Ya, dia tutup naat engkau dengan naat dia. Apa makna dia? Dia tutup sifat engkau dengan sifat dia. Makna difanakan kudrat kamu dengan memandang kudrat dia. Difanakan iradat kamu dengan kamu asyik memandang iradah dia. Difanakan ilmu kamu dalam ilmu dia. Difanakan sifat kamu dalam sifat dia. Akhirnya difanakan wujud kamu dalam wujud dia. Habis. Baru dia tak terbuka. Mana kalau tak dia panak, dia tekan tak. Dia dua je. Satu fanak, satu lagi benak. No. Dia tak benak, dia benak. Dia pandang diri dia tu benak. Orang suruh pandang Tuhan, kau pandang diri kau apa? Kau siapa? Kita ni siapa tuan? Fakir, hina, bangsat kita ni tuan. Menghadap setiap hari, setiap saat, semua terikat dengan dia. Dia kerat, dia kan tergolek gitu kan. Itu maknanya. Makna wa natak minak. Mana Tuhan padamkan ghatta natak, memandang sifat kita dengan apa? Bin na'ti ay bil musyahadati na'tihi. Dengan musyahadah akan na'at sifat Allah Ta'ala yang yang bersifat dengan segala kamalat kesempurnaan. Tu. Ketika itu baru ada pawas salaka ilai bima minhu ilai. Barulah disampaikan kau daripada dia, bukan daripada kita. Ya, menyampaikan kamu kepadanya, mana masuk dalam makrifat yang khasah dengan apa yang diberikan kepada kamu daripadanya. Dari dia dengan dia kepada dia, habis. Bukan dari kita tuan. Baik, kalau kita pandang dia diri kita terhijab. Ru'yatu wujudika mani'atun an syuhudi rabbik. Kau pandang dia diri kau terhijab dengan Allah Ta'ala. Ya. Allah, itulah natijah. Ya, tuan doktor pensyarah daripada ulama Azhar, ya, Dr. Yusri Jabbar, dan YouTube banyak dia. Dia kata nihayah, dia kata kemuncak perjalanan sufi di mana? Dia duduk dalam makam hauqala, la haula wala quwata illa, dia duduk situ. Dan situ tempat terbuka dia. Dalam hadis Nabi sebut la haula wala quwata illa billah, ni apa? Kamzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung Allah Ta'ala. Bayanglah gedung Tuhan jannah. Kita duduk betul-betul hapuskan ya haul dan kuah kita, pun dibuka. Sebab ketika bila kita tutup baru dibuka, kita padam baru dibuka, kita padam pandangan makhluk baru dibuka dengan dia.
Selagi kita pandang diri makhluk, kita buka azan, tutup hijab kita, ya. Kita padamkan baru. Kita padamkan dia dengan sinaran nur azkar, nur musyahadah. Pum, dia padam baru buka. As-sairu fillahi la yakun illa ba'dal fana. Perjalanan ke Tuhan kita akan mula melainkan kita fana, mana kita leburkan keperasanan makhluk. Pum, buang. Baru dia pum dibuka. Ya, itu baru dia dapat. Situ dia punya Swiss kelazatan insan dengan Tuhan. Kat situ, ya. Swiss. Lagi tak padamkan, dia tak buka Swiss tu. Tergaba-gaba. Itu buat ibadat. Buat. Itu yang rasa penat. Buat ibadat rasa tak sedap, penat, letih. Dia kalau buka tu tak ada letih, tak ada lazat. Bahkan dalam hikam mula-mula kata nak berhenti pula payah. Terbalik. Kita nak start payah. Berhenti cepat. Dia nak berhenti payah, makin lazat. Nur dia makin kuat. Sebab apa? Sebab dia hasil daripada apa? Memadamkan ru'yatul nafs. Memandang akan diri terpadamkan, pum, dia tajalli lah, ya. Berkata Sayyidi Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu anhu, Imam Tarikat Syazili, guru bagi Sayyidi Ahmad bin Idris. Dia kata apa sini? Lan yasilal waliyya ila Allah wa ma'ahu syahwatun min syahawatih aw tadbiru min tadbirih, ya, min tadbiratih, wa ikhtiyarun ma'a ikhtiyarih. Itu sebagai syarat pada makam fana. La yasil waliyu ila Allah, tidak akan sampai seorang wali kepada Allah sedangkan bersama dia ada keinginan dia. Baru kena panakkan, habis, lenyapkan daripada keinginan nafsu, buang. Baru kata dalam kitab ni ada, dah sampai belum? Di belakang ni 2 patah dia. Faslun waslun, fasal wasal, kerat sampai. Ada berani kerat? Ada berani kerat. Kalau berani kerat boleh sampai. Kerat apa? Kerat kepandangan kamu dengan makhluk. Kerat, pum, pandang dia, baru dibuka. Kalau kita tawannya saya nak pandang orang kata orang, tak boleh sampai. Imanu mar la yakunu mutakammila hatta yarana nas kal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna tinggal dia tengok orang macam unta. Maksud apa? Dah tak ada dalam kepala dia. Yang ada dia saja. Ma fi qalbi ghairullah. Itulah dia. Slogan besar tu, slogan Syekh Abdul Qadir Jalani, okay? Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbi aku melainkan dia. Diambil daripada mana? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, bukan kau yang melontar ya Muhammad, iz ramaita ketika kau melontar, walakinnallaha rama. Hakikat yang melontar dia. Tu dia lah tu. Pandang dia. Oh, tu buka. Kalau kita pandang kita lagi, dia tak buka kan. Ya. Memandang pada nafsu tu hijab, memandang pada diri, buang pandangan tu. Maka istilah-istilah tu buat leburlah, fana, macam-macam istilah sufi, ya. Benda sama je dalam Quran ada, dalam hadis pun ada. Tadbir daripada tadbir dirinya. Apa makna tadbir? Mana i'timadu ala tadbir. Ini kalau hazam mudhaf ni. Ya, bersandar pada tadbir tau dia. Tadbir disuruh. Dalam hadis Nabi kata at-tadbir nisful ma'isyah. Pentadbiran setengah daripada kehidupan. Mana kita kena mentadbir tu zahir. Adapun batin jangan pegang dengan takbir kita. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Dah buat, serah ke dia. Serah tu sebab bukan taksir daripada kita. Bukan keputusan daripada kita. Keputusan semua daripada dia. Itu maksudnya. Bila kita padamkan situ, baru dia buka. Ya. Padamkan pandangan pada makhluk, baru dibuka kita dengan Tuhan. Kunci baru tu buka. Padam baru menyalur. Oleh kerana itu, jika Allah Ta'ala tidak menarik, ini penting ni. Itu doa Sayyidi Ibrahim Ar-Rashid, anak murid bagi Sayyidi Ahmad Iblis. Allahumma ja'alni minal muradin. Ya Allah, jadikan kami golongan muradin. Apa makna muradin? Ail majzubin, orang yang dijazbah, ditarik. Pada doa kita baca doa kan, Allahumma ja'alni min ahli tajarrudi anil aqwan. Kemudian wajzib qulubana anin nazar ilaiha. Ya, Allah maj'alni min ahli tajarrud. Tajarrud dia apa? Tajarrud anil aqwan. Mana sunyi, kosong hati daripada aqwan, daripada makhluk. Minta Allah Ta'ala jadikan kita orang yang hati sentiasa memandang pada dia, bukan pada makhluk. Kemudian wajzib, sentap, inilah dia jazbah. Wajzib qulubana, tarik hati kami, jazbahkan hati kami. Anin nazar, memandang-mandang, wasukun, dan terikat dengan makhluk, minta Tuhan tarik, pum, sentap. Bila sentap dia, barulah hatta yang kasyifalana anwaru muraqabah musyahadah, pancarnya nur muraqabah dan musyahadah, baru diusul ila Allah. Itu panggil tak tarik, ya. Kerana itu satu lagi, jika Allah Ta'ala tidak menarik hambanya, dan membiarkan kepada usaha dan ikhtiar sendiri, nampak dipegang pada diri dia, maka hamba tersebut tidak akan sampai kepada Allah selama-lama. Wala'ayazillah, ya. Jadi kalau Tuhan terik, bukan Tuhan beriman, orang kafir pun pum,
Siapa dia? Tukang sihir Fir'aun. Dia sentak pagi kan, berdebat, petang tu syahid tu berdebat. Kejap kalau dia tarik habis. Sebab jazbah kalau berlaku, syaitan pun tercampak, nafsu pun tercampak. Bila ada jazbah, nur jazbah tu, dia tarik, tak nampak orang lah, dia dengan Tuhan, berlazat dia dengan Tuhan. Allah. Bila apabila Allah Ta'ala hendak menyampaikan seorang itu kepadanya, maka dia akan menampakkan pada hamba itu sifat-sifatnya, ya, sehingga mati kendak. Dia akan tajalikan sifat Allah Ta'ala, maka ketika itu matilah kendak dia dan ikhtiar dia. Manapun mati ini tidak ada dalam keperasanan dia lagi. Yang dia perasan hanyalah dengan Tuhan. Maka seorang murid tidak akan mampu memadamkan, melainkan apabila Allah Ta'ala menolongnya. Sekiranya tidak, dia pasti akan dikalahkan. Walhasil, kita kena apa? Bersandar, beriktimat kepada dia sungguh-sungguh. Kemudian kata mu'alif, perumpamaan murid, wallahu a'lam. Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma ighfir lana ya dhanna salafan muslimina fi ma alhamdulillah. Subhanallahumma ya karim. Alhamdulillah. Tidak itu bocor. Allah